Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan saya Khairul bin Bahar, bernomor matriks di 201910890113, dan saya dari kumpulan kuliah EI, yaitu pada hari Selasa jam 2 petang berlangsung kuliah tersebut. Dan terlebih dahulu sekalung penghargaan buat lecturer, yaitu pensyarah saya, yaitu Cik Nur Karil Hudah binti Ibrahim, dan saya dari semester 2. Hari ini saya akan menerangkan berkenaan pentafsiran akhir, yaitu penulisan esei yang bertopikkan matlamat pembangunan lestari. Jadi saya memilih matlamat yang keempat, yaitu pendidikan berkualiti. Sekarang kita akan pergi kepada pengenalan apa itu matlamat pembangunan lestari. Ia telah menjadi agenda global apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memperkenalkan 17 matlamat yang perlu dicapai pada tahun 2030 untuk semua negara. Jadi di sini di esei ini saya mengambil matlamat yang keempat, yaitu matlamat pendidikan yang berkualiti. Khususnya pendidikan kelestarian perlu diberikan perhatian, dan banyak langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh sesebuah negara, terutamanya negara kita Malaysia. Dan daripada langkah-langkah tersebut akan wujudlah pendidikan yang berkualiti. Jadi daripada pendidikan tersebut, negara kita akan banyak dapat kesan ataupun akan mendatangkan impak yang positif kepada negara kita. Di dalam esei ini saya sertakan 3 kesan dan 3 langkah yang perlu dilakukan oleh negara kita untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti. Yang pertama, kesan yang kita akan perolehi, negara akan perolehi, ialah dapat menjadikan Malaysia sebagai hub atau pusat pendidikan terantau, yang mana ia akan standing lah dengan negara maju yang lain. Dan negara kita juga akan menjadi pusat penyelidikan yang dilakukan negara ini dalam pelbagai aspek, dalam pelbagai bidang, jika pendidikan di negara ini berkualiti. Yang kedua, ekonomi negara dapat berkembang. Kenapa ia berkembang? Disebabkan pelajar-pelajar luar akan memilih universiti awam ataupun swasta di negara ini, disebabkan pendidikan di negara kita yang berkualiti. Ini menyebabkan pengaliran wang di negara kita, yang mana akan menyumbang dalam skala yang besar kepada pendapatan negara jika pelajar-pelajar luar masuk ke negara kita untuk belajar. Yang ketiga, negara akan diktiraf dan dihormati oleh negara-negara lain. Ini kesan yang ketiga. Kenapa? Ia melahirkan banyak pelajar yang cemerlang di mata dunia daripada adanya pendidikan berkualiti di negara ini, dan negara lain akan mengakui kebolehan serta kemampuan negara kita. Berikut merupakan 3 langkah yang saya sertakan dalam penulisan esei saya, yang mana langkah yang pertama yang perlu dilakukan di negara ini bagi mencapai pendidikan berkualiti ialah meningkatkan profesionalisme guru. Itu amat penting karena guru merupakan lilin bagi pelajar. Dan yang kedua ialah menyediakan infrastruktur lengkap dalam bidang pendidikan. Ini peranan kerajaan lah bagi memastikan infrastruktur untuk pelajar maupun guru, dan ia akan memberikan PDP yang lebih selesa dan berkesan. Dan yang ketiga yaitu mengurangkan masalah disiplin pelajar. Hal ini kerana disiplin amat penting dalam segala aspek, dan ia akan mewujudkan pelajar yang cemerlang. Dan itu saja langkah yang saya sertakan, dan kesimpulan yang saya akan berikan ialah semua pihak perlu bekerja sama dalam memastikan pendidikan berkualiti ini dapat dicapai sebelum tahun 2030 di negara kita Malaysia. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.